Kerana hanya dengan menganggap ini sebagai satu keluarga dan aktiviti sebenarnya sahaja baru kita boleh bekerja sebagai satu pasukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inilah Bernama Radio untuk anda. Bernama Radio untuk anda, salam perpaduan kepada anda semua di mana saja anda berada. Saya Ziana Nasir, tiba masanya untuk program Bersama Pemimpin. Wanita pertama yang dilantik sebagai Menteri Kesihatan dan beliau adalah antara dua pemimpin wanita PKR yang dipilih menganggotai barisan Kabinet Kerajaan Perpaduan. Kami tampilkan hari ini Yang Berhormat Dr. Zaliha Mustafa, Menteri Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Wabi. Terima kasih, Zainal. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kami untuk edisi kali ini, kali pertama program Bersama Pemimpin di Bernama Radio. Terima kasih banyak-banyak. Baik, dalam masa yang sama kita nak terus saja YB kepada soalan kita. Apakah visi dan misi YB Dr. Zaliha selaku Menteri Kesihatan yang dilantik dan mentadbir urus dokongan Kerajaan Perpaduan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ziana. Terima kasih Bernama kerana sudi menjemput saya pada hari ini. Dan Alhamdulillah ini kali pertama juga saya sampai ke Bernama, walaupun selama ni hanya kan secara lisan bertanya dengan tu. Okey. So dalam kesempatan ini pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk bersama-sama berada dalam barisan kabinet yang dibentuk atas dasar perpaduan. Pertamanya ia adalah satu perkara yang sangat bagi saya besar sebab ini adalah julung-julung kalinya Zainal, di mana kerajaan perpaduan kita berlakulah dalam Malaysia. No precedent, orang kata tak ada pernah berlaku sebelum ni. Maka ia bagi saya adalah satu cabaran yang besar dan ia adalah satu perkara yang semua rakyat akan memberi orang kata perhatian, nak tengok macam mana the new cabinet ini dalam keadaan yang begitu memberi khidmat yang terbaik untuk rakyat. So tadi Zainal tanya pasal visi jadi tentulah dalam membawa visi ini dia ada beberapa perkara lah yang kita kena tengok. Yang pertamanya yang menjadi saya rasa lah di antara perhatian yang macam Zainal sebut tadi, wanita. Jadi kita sebagai wanita maksudnya sebagai ahli kabinet wanita dan pertama pula kalinya menjadi menteri yang pertama menteri wanita yang pertama dalam Kementerian Kesihatan. So itu adalah satu perkara yang juga orang memberi perhatian bagi saya. Apa maknanya bagi YB bila diangkat sedemikian wanita pertama memegang portfolio untuk Menteri Kesihatan, untuk Kementerian Kesihatan? Okay, of course satunya saya merasa kita bangga dari sudut wanita sebenarnya diberi kepercayaan yang begitu besar. Dalam satu kerajaan yang pertama kali, perpaduan pertama kali oleh orang yang hebat seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka saya rasa itu ada satu penghormatan, satu penghormatan. Yang keduanya, ia akan memberi satu cabaran, of course, satu cabaran yang besar. Dan orang juga melihat bahawa itu adalah satu mesti ada sesuatu kelainan yang mungkin Dr. Zaliha akan bawa dalam Kementerian Kesihatan yang sebelum ini diterajui oleh lelaki. Jadi saya rasa itu adalah satu cabaran yang besar lah. Okay, back to VC tadi. Kita okay, VC. Okay, of course bila kita cakap pasal VC, dia kenalah berkaitan dengan orang kata selaras dengan apa yang juga telah ada dan dimaktubkan dalam apa yang dibawa oleh Kementerian Kesihatan sebelum ini. Itu dah pastinya, Tetapi bila kita datang sebagai satu, kita kena tengok juga latar belakang kita lah sebagai ahli politik. Bila kita menang, itu kita ada juga yang kita katakan manifesto, betul tak? Jadi manifesto itu juga kita bawa sebagai satu landasan ataupun satu macam kata untuk kita lihatlah apa yang kita nak bawa dalam reformasi, agenda reformasi kesihatan yang kita akan kemukakan lah. Saya yakin benda tu tak jauh berbeza, cuma mungkin pendekatan yang sedikit berbeza lah. Jadi of course visi saya ialah insyaAllah
satu selaras dengan KKM, dan yang keduanya saya ingin membuat pembaharuan dalam beberapa perkara lah yang menjadi orang kata concern rakyat lah, ataupun perhatian rakyat dalam ketika yang beginilah. Okey, soal pembaharuan tu kita sentuh kejap lagi. Boleh. Tak ada masalah ya, OIB. Bagi anda yang baru saja bersama-sama kami ketika ini menerusi program Bersama Pemimpin, kita bawakan ke studio Yang Berhormat Dr. Zaliha Mustafa, Menteri Kesihatan Malaysia. Kita langsungkan juga secara live FB waktu ini. Anda boleh juga ikuti siaran kami menerusi saluran 711 MyTV. Dalam nak memastikan segala agenda yang mendahulukan rakyat, ya, apakah pendekatan terbaru yang akan dibawakan oleh Yang Berhormat Menteri? Ya. Soalan Ziana tadi, mendahulukan rakyat. So mendahulukan rakyat, dah tentulah itu menjadi satu yang paling utama bagi saya lah. Ya. Kadang-kadang bila kita sebagai pemimpin, kita hanya memikirkan tentang apa yang kita nak bawa untuk rakyat, tetapi kita lupa bahawa sebenarnya ada benda yang rakyat hendak terhadap kita. Jadi bagi saya, mendahulukan rakyat itu adalah melihat kepada apa sebenarnya yang rakyat hendak ketika ini. Contohnya mungkinlah yang kita tengok berapa kali. Saya ada sebut sebelum ni pun, yang di pick up oleh media ialah dalam masa tak sampai 24 jam saya dinamakan sebagai ataupun diangkat sebagai Menteri Kesihatan, mencurah-curah dah masuk cadangan demi cadangan demi cadangan. Ya, kadang-kadang saya rasa sebenarnya perkara ini ialah maksudnya memang kita nak memenuhi kehendak rakyat tu. Ia taklah rasa ada beberapa perkara lah yang kita kena tengok. Okey. Jadi bagi saya, maksudnya bila keadaan macam tu, di antara perkara-perkara yang saya lihat, yang saya sebut tadi, mendahulukan rakyat, yang Ziana tanya tadi, dan kita kena lihat apa yang mereka nak. Ya, ada beberapa perkara. Contohnya mereka menyentuh tentang dia tengok daripada dipanggil kumpulan SASA tu. Kumpulan SASA ni ada pelbagai. Di peringkat bawah, di peringkat akar umbi, mungkin dia mahukan perkhidmatan kesihatan yang lebih baik dari sudut infrastruktur kononnya, khususnya. Jadi ini adalah juga di antara satu perkara penting yang diminta oleh rakyat, supaya kita melihat kepada servis atau perkhidmatan yang lebih baik dari sudut infrastruktur, dari sudut services, maksudnya kepakaran, dari sudut apa orang kata servis, dari sudut masa menunggu contohnya. So ini adalah perkara-perkara yang saya rasa perlu diambil kira. Walaupun benda ni kadang benda yang memang konsisten lah, maksudnya dah lama dah orang cakap, tapi bila agaknya bila Dr. Zaliha, bila menteri baru, bila wanita, dia rasa mungkinlah saya rasa wanita kita ni lebih prihatin. Ataupun mungkin kerana saya suka yang tu. Ataupun mungkin kerana latar doktor sendiri merupakan pengamal perubatan itu. Makanya mereka rasa inilah orangnya yang terbaik untuk menyelesaikan segala permasalahan mereka. Besar harapan tu. Besar harapan pastinya. Itulah maksudnya mungkin latar belakang itu, maknanya dengan begitu maka mereka meletakkan lebih harapan lah. Jadi insya-Allah lah kita melihat perkara itu. Kemudian ada satu lagi perkara, contohnya lah kumpulan SASA yang lain, doktor-doktor kan, yang selalu kita baca lah yang jadi pelbagai-bagai isu di belakangnya lah, isu-isu penempatan doktor-doktor baru. Yang itu juga adalah di antara perkara-perkara yang juga kita masukkan dalam manifesto, Ziana, dan saya rasa perlu diberi perhatian. Saya pun maksudnya baru 3 hari, so banyak perkara yang saya nak hadam, dan kementerian pun ada perkara-perkara yang utama yang juga saya minta diorang taklimatkan saya dahulu sebelum yang lain-lain. Sebab Ziana, di Kementerian Kesihatan kita ada 40 bahagian, Ziana, sangat besar. Datuk KSU mengatakan, selalu sebut pada saya, Dr. Zaliha, this is not just a ministry, ini bukan saja kementerian tapi ia mega kementerian. So maksudnya memang besar, dan Kementerian Kesihatan adalah yang kedua besar selepas pendidikan. Jadi saya rasa banyak perkara yang kita kena tengok, banyak perkara yang kita kena hadam, ya. Jadi itu adalah yang saya, insya-Allah lah saya akan cuba, maksudnya mendahulukan rakyat dari sudut yang macam tu. Besar tanggungjawab yang dipikul. Besar. Kita faham dari segi sektor kesihatan itu sendiri sememangnya menjadi tumpuan dengan berbagai juga isu-isu ataupun sesuatu yang mungkin akan berlaku akan datang dari segi virus, pelbagai ancaman juga kan.
Banyak perkara. Zaman sekarang kita tak tahu, tiba-tiba je ada virus baru. Kalau kita tengok COVID pun tiba-tiba ada je yang baru sentiasa. Okey, betul. Okey, sebelum ni saya ada terbaca lah apa yang dinyatakan oleh mantan Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin yang mengharapkan supaya Dr. Zaliha dapat teruskan perjuangan untuk memastikan sistem kesihatan awam ni cemerlang. InsyaAllah. Jadi komen sikit. Okey, komen. Saya suka benda ni. Dia macam ni lah. Bagi saya, membawa satu pendekatan baru adalah satu yang menjadi idaman menteri-menteri, mana-mana menteri barulah. Okey. Saya secara peribadi sangat terbuka. Sangat terbuka dari sudut menerima apa-apa saja orang kata cadangan, perkara baru yang mahu dikemukakan kepada saya. Okey, seperti mungkin mantan iaitu YB Khairy Jamaluddin akan ada membawa beberapa perkara, dan saya rasa itu juga perlu dilihat. Bukan semua perkara itu maksudnya kita kena tengok yang perkara-perkara itu mungkin perlu diteruskan. Ada juga yang mungkin perkara-perkara yang kita kena lihat balik, membuat tambah baik mungkin. Ada, atau mungkin juga ada perkara-perkara yang mungkin kita kena tolak terus. Tapi itu tengok, maksudnya saya perlukan sedikit masa untuk melihat kembali polisi-polisi yang dibawa oleh mantan, dan saya yakin insyaAllah kalau perkara itu baik, saya akan teruskan. Tak ada halangan bagi saya untuk meneruskan. Nothing is, orang kata, menjadi halangan. Okey, baiklah, bagi anda semua, kalau ada sebarang pertanyaan, nak berinteraksi dengan Yang Berhormat Dr. Zaliha Mustafa, Menteri Kesihatan Malaysia, anda boleh telefon kami 0326927939. Okey, 0326927939, atau tinggalkan saja soalan anda di Facebook Bernama Radio. Dalam masa 3 hari, baru 3 hari Doktor, apa yang berubah? Apa yang berubah pada diri doktor pada dari segi rutin harian dan sebagainya? Berubah Ziana. Saya rasa sebab saya ni kadang-kadang orang panggil saya workaholic, Ziana. Jadi saya ni dari sudut masa bekerja, kalau biasalah, bukan nak puji diri, tidaklah tapi ini memang biasa, realitinya saya begitu. Nak cerita, kadang-kadang kita cerita pun kena bersantai-santai, lawak sikit Zainal. Tak ada masalah, kita suka. Itu suka Hari pertama selepas saya clock in okey. Saya duduk dalam office, buat kerja, cuba faham itu ini, dapat briefing sana sini. Lepas tu saya balik pukul, saya tak silap saya pukul 7, dekat maghrib. Dekat maghrib. Lepas tu bila saya keluar, saya tengok ramai orang dekat luar office saya. Kenapa ni ramai-ramai? Rupanya saya lupa, dah menteri rupanya. Tak pernah terfikir selama ni. Tak pernah terfikir selama ni. Jadi saya kata, okey, faham. Okey, kenapa orang tunggu, maknanya selagi menteri tak balik, orang tak balik kan. So those are things yang saya rasa agak berlainan sikit lah. Tapi dari sudut kerja, masa saya tu biasanya memang saya masa tu saya tak kira lah, maksudnya kalau perlu tambah kerja lewat waktu, dan itu kerja yang perlu dihabiskan, kita kena. Yang lainnya saya rasa tak adalah berubah sangat, cuma ialah maksudnya mendapat perhatian itu agak overwhelming bagi saya, sebab saya yakin itu ada beberapa perkara saya dah sebut tadi. Menteri wanita pertama dalam sektor kesihatan, itu yang menjadi perhatian. Yang keduanya mungkin latar belakang saya, mungkin orang tak kenal saya sebelum ni, tiba-tiba naik pula Dr. Zaliha. Siapa Dr. Zaliha ni kan, orang mula cari siapa Dr. Zaliha. Itu ada satu maknanya perkara yang agak orang kata ni lah daripada biasa. Okey, baiklah doktor. 0326927939. Kita ada pemanggil waktu ini. Okey, kita cuma pemanggil. Hello. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa saya bercakap ni? Saya Naim daripada Putrajaya. Naim dari Putrajaya. Okey, teruskan bercakap dengan Yang Berhormat Dr. Zaliha. Ada soalan ke apa? Silakan. Okey, saya ada soalan lah. Sebelum saya nak tanya soalan, saya nak ucapkan tahniahlah kepada YB atas pelantikan sebagai Menteri Kesihatan Malaysia untuk yang kali pertama wanita. Ya, betul. So cuma saya punya soalan berkenaan perancangan yang perancangan kerajaan perpaduan selain daripada apa yang sedia adalah, maksudnya yang pembaharuan yang boleh diberi oleh kerajaan perpaduan terhadap kita punya kesihatan lah.
Dan seterusnya saya nak bagi cadangan sedikit lah berkenaan dengan pendekatan yang kerajaan perpaduan bawa. Sebab sekarang ni nampak sentimen daripada blok pembangkang nampak terlalu ni lah, orang kata semakin meningkat. Cuma kalau boleh saya mohonlah kalau boleh Pakatan Harapan ataupun juga Barisan Nasional boleh turun padang, buat sesi macam ceramah yang pernah dibuat oleh Pakatan Harapan sebelum ni waktu pihak 2015. Macam contohnya buat ceramah kita boleh ataupun Ayuh Malaysia lebih dekat dengan rakyat. Okay. So dekat situ mungkin akan kurangkan sedikit sentimen tu lah. Itu pandangan saya lah. Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih Naim. Okey, Assalamualaikum. Salam. Okey, yang pertamanya Naim, pemanggil dari Putrajaya. Dia kata dia tahu dari segi perancangan kerajaan perpaduan yang lain, perancangan yang lain mungkin apabila telah pun diadakan mesyuarat dan sebagainya. Apa lagi yang rakyat perlu tahulah dari segi perancangan? Okey, terima kasih Naim ya. Terima kasih atas ucapan tahniah tadi ya. Okey, perancangan ini kita dalam kerajaan perpaduan sebenarnya baru bermesyuarat lah dalam kabinet. Kita baru ada 2 mesyuarat, itu mesyuarat khas dan keduanya mesyuarat biasa. Ada beberapa perkara yang kita bincangkan. Of course saya tak boleh juga nak dedahkan di sini, tapi maksudnya apa pun akhirnya bila saya sebut tadi, ini adalah kerajaan kali pertama kerajaan unity atau kerajaan perpaduan. Jadi bila orang kata perpaduan itu ya, of course berpadu dari sudut pemikiran yang berbeza, ideologi yang berbeza. Jadi itu akan kemungkinanlah mungkin akan ada pergeseran dan sebagainya. Contohlah, saya bagi contoh, mungkin bila contoh Pakatan Harapan ya, bila kita datang dengan manifesto, kita ada manifesto kita sekian dan mungkin di sebelah Barisan Nasional juga dia ada sekian. So itu perlu dipadukan juga. Nak gabung jalinkan dari segi manifesto ya, tu. Betul. Ya. Nak digabung jalinkan supaya akhirnya ia menepati kepada kehendak orang-orang yang mengundi Pakatan Harapan. Dia juga menepati kehendak mereka-mereka yang memberi kepercayaan kepada Barisan Nasional. Susah juga tu doktor, nak cari titik keseimbangan. Betul, tetapi saya yakin sejak 2 kali saya duduk bersama dengan dalam pertemuan kabinet itu, saya rasa itu boleh dilaksanakan dalam satu keadaan. Satu, kita kena ada trust, kepercayaan. Maksudnya bila kita menerima titah tuanku begitu, kita sebagai pelaksana dari titah tuanku kenalah ada orang kata jiwa yang besar, jiwa yang besar. So dalam jiwa yang besar itu kita kena menerima orang kata agree to disagree. Ada perkara yang kita boleh terima, tapi dalam keadaan ada yang tak terima, tapi kita kena tengok kenapa tak terima. Dia boleh macam tu. Saya rasa budaya itu mungkin kita kena pupuk dan insya-Allah akhirnya saya rasa yang paling penting akhirnya kita menuju kepada apa yang dikehendaki oleh rakyat. Itu paling penting. Ya, saya rasa menjawab soalan saudara Naim tadi yang menghubungi kami. Okey, baiklah. Dalam masa yang sama, sebagai seorang wanita pertama memegang jawatan sebagai Menteri Kesihatan, apa cabaran yang dilalui untuk hari-hari yang terawal, 1, 2, 3 hari, dan untuk hari-hari mendatang? Okey ya. Pertama-tamanya yang saya sebut tadi, bila wanita pertama dan kita punya yang sebelum itu mantan-mantan kita adalah yang lelaki, jadi expectationnya berbeza, kan? Satu, expectation berbeza. Yang keduanya, mereka juga mahu tahu apa yang kita nak bawa berbeza dari yang sebelum ini. Saya dah sebut juga sebelum ini dalam beberapa wawancara juga, bahawa bila kita ini seorang wanita, tentulah permasalahan kesihatan yang terlibat dengan wanita dan kanak-kanak akan menjadi orang kata keutamaan lah, sebab dia dekat di hati kita, betul tak? Dan kita tahu, saya sebut 48% atau 48% daripada populasi Malaysia adalah wanita. So kita kena beri, orang kata ini bukan orang kata 10%, 5%, tak, 48%. Besar tu. Besar. Satu angka yang besar yang kita kena memenuhi kehendak 48% daripada populasi Malaysia. Jadi saya rasa kita kena beri keutamaan yang itu, dan insya-Allah itu di antara perkara-perkara yang saya akan
menjadikan apa saya punya own orang kata perkara yang saya nak capai lah, insyaAllah. Okey, baik. Dan ini adalah antara beberapa cadangan juga saya pasti yang diterima oleh Yang Berhormat Doktor sendiri berkaitan dengan jawatan dan sebagainya, siswazah. Itu juga antara isu-isu yang yang diutamakan. Arifuddin Adam dia kata, Assalamualaikum YB, untuk kontrak junior doctors, adakah akan ada cahaya untuk kami at the end of the tunnel, kerana makin ramai doctors resigning dan pergi ke luar negara? Ada sinar tak untuk mereka ni? Ada cahaya tak? Yang ini dia bab polisi bab polisi, tapi maksudnya nak menjawab, of course kadang-kadang kita nak menjawab tu dengan orang kata melihat perkara itu secara, saya suka guna perkataan ini Ziana, the ecosystem of the doktor itu sendiri ataupun perkhidmatan doktor itu sendiri. Saya semalam pun saya berbincang juga dengan orang kata our officers ataupun pegawai-pegawai tinggi di perkhidmatan kesihatan. Saya akan lihat itu secara yang menyeluruh. Kita kena faham betul, sebab sekarang ni dia dah ada exit plan yang telah dilakukan oleh kerajaan ataupun oleh menteri sebelum itu. Saya kena tengok balik benda tu. Dan insya-Allah kita akan cuba lihat dari sudut ekosistem itu, iaitu from the supply and demand. Bagi saya lah. Jadi saya nampak ada beberapa perkara yang kita perlu betulkan dalam pathway itu, dalam pathway menuju kepada penempatan. Sebab ada beberapa juga kekangan-kekangan lain yang dalam perjalanan itulah. Contohnya, kita kalau boleh nak semua doktor kita ditempatkan, sebab bagi saya perkhidmatan doktor ini ataupun medical ini adalah satu perkhidmatan yang essential, yang sangat penting, yang menjadi kehendak asas manusia. Jadi yang itu kita kena fikir, dan kalau ada polisi-polisi yang terkait, sebab kita kena ingat dalam perkhidmatan ini ataupun dalam kementerian ini, dia bukan berseorangan, Ziana, bukan satu-satunya. Ada kementerian-kementerian lain juga yang terlibat sama dalam polisi. Contohnya bila kita nak ambil ini, ada juga Kementerian Sumber Manusia yang terlibat dalam perkara ini. So it has to be ataupun ia perlu kepada penyelesaian yang lebih sustain, yang melibatkan interministerial ataupun interagency. Jadi itu kita kena duduk tengok betul-betul, Zainal. Saya tak nak janji bulan dan bintang, tapi insya-Allah saya sedang usahakan dan cuba memahamkan keadaan ini, dan insya-Allah mudah-mudahan kita akan dapat orang kata persetujuan atau keputusan yang melibatkan semua agensi dan ministry yang terlibat dalam perkara ini. Saya nak ambil satu lagi soalan daripada Facebook ni. Bu Sulin dia tanya, boleh Dr. Zaliha bagi contoh polisi masa zaman KJ yang Dr. Zaliha akan teruskan, dan juga contoh polisi yang tidak akan diteruskan? Saya baru 3 hari ni. Okey, Bu Sulin. Bu Sulin okey, Bu Sulin. Saya bukan nak jawab secara politiknya, tetapi saya nak lihat macam ni. Contohnya polisi yang orang kata yang sekarang sedang lihat secara agak detail tentang contohnya GEG itulah kan. Jadi yang itu kita dah ada orang panggil bacaan kali kedua di peringkat parlimen, dan dah masuk juga kepada select committee. Jadi di peringkat mana sampai benda tu, saya kena teliti benda tu. Saya kena teliti dan lihat ada baiknya perkara itu bagi saya lah secara general, general ada baiknya, tetapi saya nak lihat juga secara detailnya pelaksanaannya. Jadi pelaksanaan itu kadang-kadang bila kita nak sampai kepada satu keputusan, kadang-kadang dia tak boleh drastik, Zainal. Dia kena perlu sikit demi sikit. Yang tu saya akan tengok jadi saya itulah jawapan saya untuk soalan ni, soalan tentang polisi yang dibawa oleh YB Khairi sebelum ini. Itu di antara yang orang kata the low hanging fruit lah, yang saya kena tengok. Okey, ini memandangkan pertemuan kita yang pertama kali dan merupakan tetamu kita yang pertama untuk bersama pemimpin. Betul, Dr. Zaliha. Ramai juga yang tertanya-tanya, siapakah sosok wanita yang meneraju KKM ini? Kongsikan beberapa fakta yang tak pernah diberitahu kat orang lain. Eksklusif di Norma Radio. Eksklusif ya.
Okey, fakta ni ialah kan macam ni lah. Satunya kalau kita tengok wanita lah. Itu fakta saya wanita. Itu fakta paling pertama saya wanita. Kemudian wanita yang macam mana, kita ada seorang ibu, kita ada seorang isteri. Jadi bagi saya apa orang kata, ciri-ciri keibuan, ciri-ciri seorang isteri, kadang-kadang kita ada yang kita guna pakai juga dalam kita berinteraksi atau kita sebagai pemimpin dalam sesebuah organisasi. Jadi itu kena ingat. Saya kata itu fakta. Wanita macam tadi siapa Ziana sebut, wanita ni biasanya dia apa ciri-ciri dia? Penyayang, prihatin, multitasking. Ya. Ini yang orang selalu lupa, multitasking. Sebab apa? Contoh kalau ibu-ibu kita sedang menyusu anak, dia boleh masak. Sedang menyusu anak, dia boleh basuh baju. Saya setuju. So that is fakta kita sebagai wanita. Hebat. Hebatnya wanita itu. Okey. So itu dah berapa dah tu. Ya. Okey, itu. Kemudian fakta yang keduanya, saya seorang doktor perubatan lah. Doktor perubatan. Jadi saya ada juga sebut benda ni. Apabila diminta oleh komuniti perubatan atau komuniti doktor yang pengamal-pengamal bahawa mereka minta supaya kali ini menterinya adalah terdiri daripada pengamal perubatan. So ini adalah satu yang didengar oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi alhamdulillah, bersyukur. Maksudnya itu memudahkan kerja saya dalam kementerian ini, dan saya dapat memahami lebih cepat, lebih orang kata lebih jelas dan sebagainya. Itu fakta. Dah berapa dah? Kedua. Rasa tak apa, tak ada masalah. Cukuplah. Saya faham. Doktor juga sibuk dan sebagainya. Mungkin ada sedikit titipan kata untuk semua pendengar dan juga apa harapan Yang Berhormat Dr. Zaliha Mustafa sendiri sebagai salah seorang yang membarisi barisan Kabinet Kerajaan Perpaduan untuk tempoh 5 tahun. Okey, ini kali pertama Ziana. Jadi saya memohon kepada semua yang saya tahu memberikan pengharapan yang tinggi kepada saya sebagai Menteri Kesihatan. Jadi saya minta kali ini untuk memberikan, orang kata, kepada saya sedikit masa untuk melaksanakan apa yang diminta oleh rakyat, dan insya-Allah memberi kerjasama juga dan memberi ruang untuk saya melaksanakan polisi-polisi yang telah ada, yang atau mungkin bakal ada dengan yang terbaik. Insya-Allah doakan. Saya selalu minta yang ni, doakan insya-Allah kita kuat dan kita boleh melaksanakan suatu perkara yang terbaik, dan kerajaan akan menjadi satu kerajaan yang stabil demi perpaduan dan demi memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat. Itu harapan saya. Selamat berkhidmat. Yang Berhormat Dr. Zaliha Mustafa. Terima kasih kerana bersama-sama kami, Menteri Kesihatan Malaysia, untuk program Bersama Pemimpin. InsyaAllah ada masa ada ruang kita jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.